Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sebab pendengar ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-29 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin. Yang bermaksud, sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam perihal nasihat yang diberikan oleh Habil kepada saudaranya Qabil yang ingin membunuhnya, yang tergamak dan bersungguh-sungguh untuk mengakhirkan nyawa dan roh saudaranya sendiri. Maka Habil dalam pesanannya itu, dengan rasa penuh persaudaraan dan kasih sayang antara adik-beradik, menyebutkan yang dirakamkan dalam ayat ini, Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin. Dan pada frasa an tabu'a bi ithmi wa ithmik, pada kalimah tabu bermaksud ar-ruju' wal luzum, iaitu membawa maksud kembali. Maka ayat ini merupakan suatu ayat yang menerangkan tentang ta'lil ataupun memberikan alasan atau berupa alasan yang diberikan oleh Habil mengapa ia enggan untuk membunuh saudaranya Qabil yang begitu beria-ia untuk membunuhnya. Maka apabila ia mengungkapkan inni uridu, sesungguhnya aku mahukan, iaitu di sebalik keenggananku untuk melawan ataupun untuk membalas niat yang kamu telah pun beritahu kepadaku yang kamu ingin membunuhku, ialah an tabu'a bi ithmi wa ithmik, supaya engkau kembali kepada membawa dosa dengan membunuhku dan dosamu yang lain sebelum dosa pembunuhan itu, yang dengan disebabkan itu ibadahmu dan kurbanmu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakuna min ashabin nar, maka disebabkan dosa-dosa itu kamu akan menjadi dalam kalangan ashabin nar, ahli neraka di akhirat nanti. Wa dhalika, dan demikian itu bermaksud tergolongnya kamu wahai Qabil dalam kalangan ahli neraka itu merupakan jazaa'uz zalimin, balasan terhadap orang-orang yang zalim, iaitu orang yang menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Berkata Imam Ar-Razi rahimahullah, jika dipersoalkan, sebagaimana yang kita tahu bahawa tidak seharusnya seorang insan itu berkehendak atau mahu agar dirinya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Seperti mana juga tidak seharusnya bagi dirinya untuk menginginkan agar orang lain melakukan maksiat kepada Allah. Maka apakah sebenarnya tujuan ataupun objektif di sebalik frasa yang diungkapkan dalam ayat ini, iaitu kata-kata Habil kepada Qabil, uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik, aku mahu agar engkau kembali membawa dosamu terhadapku, iaitu membunuhku dan dosa-dosa kamu yang lain. Maka jawapannya ialah, konteks ayat ini ataupun situasi ini ialah tatkala percakapan yang berlaku di antara Qabil dan Habil, yang mana Habil begitu yakin bahawa Qabil pasti akan membunuhnya, yang ketika itu masih belum bertindak ataupun mara untuk membunuh dirinya. Maka Habil ketika itu mengambil kesempatan untuk memberi nasihat kepada abangnya dengan mengatakan, sekiranya engkau tidak merasa gerun dengan dosa besar ini, walaupun aku sedang menasihati kamu, maka sepatutnya engkau sanggup untuk mara lalu membunuhku ketika aku dalam keadaan tidak sedar ataupun dalam keadaan lemah untuk mempertahankan diri. Maka bila sampai masa itu aku tidak mungkin lagi mampu untuk menahanmu daripada membunuhku, melainkan apabila nanti engkau datang untuk membunuhku, maka ketahuilah ia adalah suatu maksiat yang timbul daripada dirimu sendiri, dan bukanlah aku yang melakukan dosa, dan bukanlah aku yang menyebabkan apa yang berlaku. Maka seolah-olah Habil ingin menyatakan kepada Qabil bahawa tindakannya untuk membunuh saudaranya sendiri, tindakan Qabil yang ingin membunuh dirinya, membunuh Habil, tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Bermaksud beliau berlepas diri daripada apa yang bakal dilakukan oleh abangnya terhadap dirinya. Dan untuk atau demi menyedarkannya, dia mengatakan, engkau akan kembali dengan dosa engkau yang akan membunuhku dan dosa-dosamu yang lain yang akan menyebabkan engkau dijerumuskan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat kita lihat bagaimana Habil berusaha sedaya upaya untuk menghalang abangnya daripada melakukan jenayah pembunuhan. Hanya saja dia tidak mahu untuk melawan maupun mempertahankan dirinya, yang mungkin akan menyebabkan dia pula akan membunuh Qabil. Tetapi dia telah cuba menasihati abangnya kepada Allah supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan bahawa Allah hanya menerima kurban dan ibadah orang yang bertakwa. Maka sekiranya abangnya ingin diterima kurban yang dilakukan, maka hendaklah abangnya menjadi sebahagian daripada orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian Habil menyambung lagi nasihatnya, memperingatkan abangnya supaya menyedari akan hak-hak persaudaraan yang tersimpul di dalamnya rasa cinta, kasih sayang dan saling bertolak ansur. Dan buat kali ketiganya Habil menasihati abangnya bahawa tidak ada yang menghalangnya untuk turut membalas ataupun turut melawan atau turut mempertahankan diri daripada serangan ataupun pembunuhan abangnya, melainkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, Habil menasihati Qabil, memperingatkannya bahawa sesungguhnya perbuatan Qabil yang sanggup untuk melakukan jenayah pembunuhan itu akan membawa kepada azab Allah, akan membawa kepada terjerumusnya dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan pembunuhan kepada saudaranya sendiri dalam keadaan penuh hasad dan juga zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sambung cerita ini dalam ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-30 daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Yang bermaksud, maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dalam golongan atau dari golongan orang-orang yang rugi.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Habil kepada Qabil itu memberi kesan kepada Qabil? Namun apa yang berlaku ialah fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah faasbaha minal khasirin. Sebaliknya, nasihat yang disampaikan oleh si adik kepada si abang itu tidak memberi kesan apabila nafsu telah menguasai diri Qabil disebabkan hasad, disebabkan perasaan dengki yang meluap-luap dan bersangatan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah pada frasa fatawwa'at lahu nafsu membawa maksud nafsu telah menguasai dirinya, nafsu telah merajai hatinya, lalu berlakulah apa yang sama sekali tidak diingini. Nafsu itu telah memudahkannya untuk sanggup dan tergamak untuk melakukan sesuatu yang sangat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembawa maksud Qabil telah dikuasai oleh nafsunya dan telah dipermudahkan dirinya untuk sanggup melakukan jenayah itu, walaupun saudaranya Habil itu telah menasihatinya dengan banyak nasihat yang telah kita lihat sebelum ini. Lalu faqatalah, maka berlakulah pembunuhan pertama dalam sejarah kehidupan manusia, iaitu Qabil telah membunuh saudaranya Habil dengan penuh kezaliman. Fa asbaha minal khasirin, maka disebabkan itu Qabil menjadi dan tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Menjadi rugi di dunia, menjadi rugi di akhirat kerana dia telah melakukan antara dosa yang sangat besar dan sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala, mana Allah menjanjikan kepada orang yang membunuh dengan kemurkaan Allah, laknat Allah dan juga azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawa pada kalimah fatawwa'at mengandungi atau mempunyai suatu pemberat yang sangat dahsyat, iaitu pada kalimah fatawwa'at adanya maksud fa'ala yufa'ilu taf'ilan, iaitu sirah at-taf'il. Dan sirah at-taf'il dalam bahasa Arab menunjukkan bahawa sesuatu itu berlaku disebabkan adanya pendorong yang banyak ataupun adanya pemangkin yang pelbagai yang menolak nafsu untuk melakukannya. Dan penolak dan juga pemangkin yang jahat itu telah menyebabkan Qabil sanggup untuk membunuh saudaranya sendiri. Sedangkan pemangkin kebaikan sekiranya berlaku pasti akan menghalang Qabil daripada melakukan pembunuhan itu. Namun akhirnya kejahatan telah menguasai dan telah menewaskan kebaikan. Lalu Qabil marah dan membunuh saudaranya sendiri Habil. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita lihat bagaimana nafsu itu merupakan suatu ejen kejahatan yang sangat-sangat berkesan dalam menyesatkan manusia, sehingga manusia sanggup untuk melakukan jenayah yang paling keji di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas kepada kita memberitahu tentang jenayah yang begitu dahsyat, yang begitu hina, yang mana ia mempunyai pemangkin yang mendorongnya, iaitu hasad, yang mampu dan berupaya untuk memadamkan perasaan kasihan belas antara saudara, mampu memutuskan tali silaturrahim sehingga sanggup melakukan pembunuhan yang merupakan jenayah yang paling besar selepas mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.